sejahtera kepada Puan Salwati dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Yamuna Laganaren dan bersama dua rakan pembentang saya iaitu Nurul Natasha binti Jamiat dan Farah Nadira binti Muhammad Taib akan membentangkan rancangan perniagaan Decolicious. Saya akan memulakan pembentangan saya dari rumusan atau abstrak perniagaan Decolicious. Perniagaan Decolicious merupakan sebuah syarikat milikan tunggal yang diusahakan oleh Farah Nadira binti Muhammad Taib. Perniagaan ini mula beroperasi di Bandar Keluang, Johor. Tujuan bermula perkhidmatan ini adalah untuk pelanggan yang ingin membuat kejutan bagi mereka yang tersayang. Perniagaan ini boleh menerima pelbagai jenis tempahan seperti kek, flower bouquet, surprise box dan juga mampu memberikan servis surprise planner untuk pelbagai majlis. Urus niaga perkhidmatan ini dilakukan secara atas talian seperti Touch and Go, e-wallet, boost dan pindahan wang. Lokasi perniagaan ini berhampiran bank bagi memudahkan lagi urusan jual beli dengan pelanggan. Misi perniagaan Decolicious ialah memberikan pengeluaran produk terbaik dari segi masa, kualiti dan rekaan terbaik kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah keutamaan kami. Manakala visi perniagaan Decolicious ialah menjadi syarikat terkemuka yang membekalkan peniaga-peniaga daripada industri kecil dan sederhana yang dikenali sebagai IKS dalam mencari pendapatan dari rumah, terutamanya dalam keadaan pandemik yang melanda negara. Perniagaan ini memulakan operasi dengan modal sebanyak 200,000 yang diperoleh daripada pemilik dan bantuan ahli keluarga. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan memberikan penjelasan tentang pengenalan bagi syarikat Decolicious. Nama syarikat ini adalah Decolicious. Hal ini dikatakan demikian kerana deco berasal dari perkataan Inggeris iaitu decoration yang bermaksud dekorasi. Manakala, licious juga berasal dari perkataan Inggeris iaitu delicious yang bererti lazat, enak dan kepuasan. Di samping itu, jenis perniagaan yang dijalankan adalah perniagaan berbentuk barangan. Perniagaan ini adalah jenis milikan tunggal kerana hanya seorang sahaja yang mendaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan dikawal selia oleh Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta 197 dan Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957. Perniagaan Decolicious menyediakan perkhidmatan seperti surprise delivery, gubahan hadiah seperti flower bouquet dan surprise box, perkhidmatan pengantaran kejutan dan tempahan kek. Decolicious menawarkan perkhidmatan on demand dan surprise delivery iaitu servis yang dilakukan atas permintaan pelanggan dan pergi ke tempat yang ditetapkan oleh pelanggan. Perkhidmatan ini akan membantu membuat pilihan daripada gabungan idea pelanggan dengan menawarkan harga yang berpatutan dan mampu milih. Perniagaan Decolicious beralamat di 50B Jalan Rahmat, Taman Rahmat Indah, 86000, Kluang, Johor, Malaysia. Lokasi ini sesuai dibina perniagaan Decolicious kerana kedudukannya yang strategik dan berdekatan dengan kemudahan yang diperlukan oleh pelanggan, contohnya ATM, kedai makan dan berdekatan jalan utama yang memudahkan pelanggan untuk menjumpai lokasi ini. Perniagaan Decolicious mula didaftarkan pada 12 November 2018 dan ia mula beroperasi pada 1 Januari 2019. Kini, syarikat telah beroperasi selama setahun dengan lancar.
Berikut adalah waktu beroperasi bagi perniagaan Decolicious. Perniagaan Decolicious akan mula beroperasi 10 pagi hingga 6 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu. Manakala Jumaat beroperasi pada pukul 2 petang hingga 10 malam. Akhirnya, Ahad adalah cuti bagi perniagaan Decolicious. Objektif perniagaan Decolicious ialah seperti berikut. Dokumen ini disediakan bagi membentangkan rancangan perniagaan bagi perniagaan Decolicious. Rancangan perniagaan ini merangkumi aspek pengurusan dan pentadbiran, operasi dan pengeluaran, pemasaran, sumber manusia dan kewangan. Tujuan utama rancangan perniagaan ini adalah untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak Maybank sebanyak RM100,000 bagi menampung kos operasi permulaan seperti membeli stok-stok awal bahan mentah, kelengkapan pejabat, perabot dan sebagainya. Dengan adanya pinjaman ini, perniagaan akan menggunakan 80% untuk membeli pengangkutan perniagaan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bagi pembiayaan sebanyak 20% akan digunakan bagi membeli keperluan pejabat seperti laptop, mesin juruang, meja, kerusi dan aircon. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang perniagaan ini. Nama kedai adalah Perniagaan Decolicious. Bentuk perniagaan ialah bentuk barangan. Bentuk pemilikan perniagaan adalah perniagaan milikan tunggal. Kegiatan utama dan sampingan perniagaan ini adalah perkhidmatan dan barangan. Tarikh pendaftaran adalah 12 November 2018 dan akhirnya modal perpuluhan sebanyak RM200,000 sebagai sumber daripada pemilik, diikuti dengan latar belakang pemilik. Pemilik perniagaan Decolicious ialah Farah Nadira binti Muhammad Taib. Latar belakang akademik ialah mendapati sarjana muda pentadbiran perniagaan di Universiti Tunku Abdul Razak iaitu UNITA. Kursus yang pernah diambil ialah kursus dalam pemasaran perniagaan, kursus kemahiran komunikasi antarabangsa dan kursus pengauditan perniagaan. Pengalaman bekerja pula pengurus pemasaran pusat Lestariku Sdn Bhd selama 5 tahun dan pengurus operasi perniagaan Arwana Sdn Bhd selama 7 tahun. Kemahiran dan kelebihan pula bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Korea dan bahasa Spanish. Ini adalah bahasa-bahasa yang telah dimahiri oleh Farah Nadira binti Muhammad Tahir. Seperti yang dilihat, ini adalah struktur rancangan organisasi bagi perniagaan Decolicious. Dimula dengan pengurus perniagaan, iaitu Farah. Diikuti dengan pembantu pengurus, iaitu Dini, dan pekerja kedai Khairah, dan pengurus pemasaran iaitu Fatin. Tugas dan tanggungjawab pengurus. Kuasa mutlak dalam aspek pengurusan perniagaan, memastikan para pekerja bekerja mengikut skop tugas. Tugasan pembantu pengurus ialah menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, uruskan hubungan diplomasi dengan pembekal maupun orang luar, urus al-ehwal pekerja. Manakala pengurus pemasaran pula bertanggungjawab bagi cari peluang pemasaran baharu, menjadi medium pengantaraan antara pelanggan dan ahli organisasi dan merangka idea baharu yang kreatif. Akhirnya, tugasan pembantu kedai ialah melaksanakan tugas sebagai pengkeranian dan pentadbiran serta bantu merangka idea baharu untuk perniagaan. Faedah kewangan yang disediakan oleh perniagaan Decolicious dimula dengan bonus tahunan. Perniagaan memberikan bonus tahunan yang dibayar pada penghujung tahun. Bonus yang diberi
biasanya berdasarkan prestasi tahunan syarikat. Sekiranya prestasi syarikat membanggakan, pekerja akan berkongsi untung dengan mendapat setengah bulan, sebulan, 2 bulan atau lebih. Pembayaran bonus adalah mengikut budi bicara pemilik perniagaan kepada pekerja. Allowance. Perniagaan menyediakan allowance tambahan kepada pekerja seperti allowance pengangkutan dan allowance kerja lebih masa. Kenaikan gaji. Perniagaan akan memberikan kenaikan gaji kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Akhirnya, kerja lebih masa iaitu OT. Pembayaran kepada pekerja untuk masa tambahan di luar waktu bekerja. Ia bertujuan untuk menyiapkan tugasan atau kerja yang bertanggung. Jumlah waktu maksimum untuk kerja lebih masa dalam seminggu adalah 2 jam. Faedah bukan kewangan. Kemudahan cuti seperti cuti umum, cuti rehat, cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin sebanyak 3 bulan untuk pekerja wanita. Penyediakan kemudahan surau memudahkan pekerja Muslim untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Selain itu, menyediakan tempat untuk telekong dan sejadah disediakan. Akhirnya, rawatan. Perniagaan memberikan jaminan rawatan perubatan sehingga 700 di klinik atau hospital swasta yang ditentukan oleh organisasi. Resit hendaklah dikemukakan semasa membuat tuntutan sebagai bukti. Slide seterusnya akan disambungkan oleh saudari Tasha. Okey, saya akan teruskan dengan tajuk analisis faktor pemasaran. Okey, analisis faktor pemasaran yang pertama adalah saiz pasaran. Apa itu saiz pasaran? Okey, saiz pasaran merupakan jumlah pembeli yang berpotensi dalam sesuatu kawasan dagangan yang akan dipasarkan oleh usahawan. Okey, skop pasaran bagi perniagaan Dekolicious ini adalah tempat yang menjadi tumpuan para pelancong dan juga mempunyai ramai penduduk. Ada 4 kawasan yang menjadi target Dekolicious ini. Yang pertama adalah kawasan Keluang, Parit Raja, Air Hitam dan juga Simpang Renggam. Okey, faktor pemasaran yang kedua adalah sasaran pasaran. Apa itu sasaran pasaran? Okey, sasaran pasaran terdiri daripada kumpulan pembeli yang berkongsi cita rasa ataupun keperluan yang sama yang dicepuri oleh sesuatu perniagaan. Okey, oleh yang demikian, perniagaan tersebut perlu mengenal pasti segmen-segmen yang terlibat dan memutuskan bilangan serta jenis segmen yang ingin dipasarkan. Okey, bagi Dekolicious ini, dia terdapat beberapa kumpulan yang menjadi sasaran. Okey, kumpulan yang pertama adalah golongan yang gemar akan kejutan. Yang kedua adalah golongan yang mempunyai pasangan. Yang ketiga adalah golongan yang ingin dihargai dan menghargai. Okey, faktor pemasaran yang seterusnya adalah persaingan. Apa itu persaingan? Okey, persaingan dari konsep pasaran merupakan syarikat mengenal pasti pesaing lain ataupun syarikat lain yang menawarkan produk ataupun perkhidmatan yang sama dengan output yang dikeluarkan oleh syarikat kita. Okey, bagi Dekolicious ini, dia mempunyai 2 pesaing dalam kawasan saiz pasaran dia. Yang pertama adalah syarikat Kim Wah Cake and Bakery. Syarikat Kim itu menawarkan kek hari lahir, kek biasa ataupun kek bajet. Lokasinya juga strategik iaitu terletak di tepi jalan yang menjadi tumpuan orang ramai. Okey, pesaing yang kedua bagi Dekolicious adalah Keluang Mall. Okey, Keluang Mall merupakan pesaing yang terkuat kerana terdapat Mr. DIY dalam Keluang Mall tersebut yang menjadi tumpuan para pelanggan. Dia juga menyediakan kelengkapan yang lengkap bagi membuat kejutan. So, 2 perniagaan tersebut merupakan pesaing bagi Dekolicious.
Seterusnya, strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Okey, strategi pemasaran merupakan usaha dalam memasarkan produk ataupun perkhidmatan dengan menggunakan corak dan taktik tertentu agar nilai jualan dapat mencapai tahap yang paling maksimum. Okey, bagi Decolicious, dia mengamalkan campuran pasaran, iaitu memastikan dia punya perniagaan menjalankan ataupun mengeluarkan output dengan lebih sistematik dan juga efektif. Okey, antara aspek yang terdapat dalam campuran pemasaran ini ada 4, iaitu yang pertama produk, yang kedua promosi, yang ketiga pengedaran dan yang keempat adalah harga. Okay, aspek yang pertama adalah produk. Jenama produk kita adalah Decolicious, iaitu deco berasal daripada perkataan Inggeris iaitu decoration, dekorasi. Okey, yang kedua licious tu berasal daripada perkataan Inggeris iaitu delicious, iaitu sedap ataupun enak. Okey, tanda jenama kita pula kalau lihat pada slide tersebut yang gambar love tangan tu, okey, dia menunjukkan melambangkan hubungan baik yang dikekalkan antara pelanggan dengan perniagaan. Okey, yang kedua adalah kasih sayang yang dapat mengeratkan silaturahim kepada para penerima. Aspek yang kedua adalah pengedaran. Decolicious mengamalkan saluran agihan yang melibatkan pengeluar, peruncit, ejen dan juga pengguna. Okey, seterusnya promosi. Decolicious mengamalkan promosi jenis campuran, iaitu terdiri daripada publicity, pemasaran langsung, promosi jualan dan juga pengiklanan. Okey, bagi pengiklanan, Decolicious akan menyebarkan risalah kepada orang ramai yang terlibat dalam saiz pasaran yang telah dinyatakan dalam slide sebelum ni. Okey, yang kedua adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung ni pelanggan akan datang ke lokasi perniagaan untuk membuat tempahan kepada hadiah yang hendak diberikan kepada orang yang tersayang tersebut. Okey, yang ketiga adalah promosi jualan. Decolicious akan memberi sehingga 20% promosi kepada pelanggan yang membuat tempahan lebih daripada 2 kali. Ini akan dapat menarik minat pelanggan untuk terus membuat tempahan ulangan dengan perniagaan kami. Yang terakhir adalah publicity, iaitu hebahan perniagaan melalui media massa seperti radio ataupun laman sosial Instagram, WhatsApp. Okey, daripada laman tersebut, Decolicious akan memberi kepada upah kepada Instafamous untuk membuat iklan tentang perniagaan ini agar orang ramai akan lebih tertarik untuk membuat tempahan dengan perniagaan kami. Seterusnya adalah proses penjualan perkhidmatan bagi perniagaan Decolicious. Proses pertama adalah kita akan membuat temu janji dengan pelanggan seperti penetapan tarikh, masa dan juga lokasi untuk penghantaran kejutan dibuat. Yang kedua adalah kita akan memeriksa keadaan kenderaan seperti brek kenderaan, minyak kenderaan dan juga bunga tayar bagi melancarkan proses penghantaran. Yang ketiga, kami akan memaklumkan kepada pelanggan 30 minit sebelum penghantaran dibuat ke lokasi. Hal ini bertujuan bagi memastikan pelanggan yang diterima akan lebih bersedia ataupun pelanggan akan lebih bersedia dengan masa dan lokasi yang diberikan. Yang keempat adalah kami akan mengambil bukti penghantaran sebagai data penyimpanan. Hal ini adalah untuk langkah berjaga-jaga sekiranya pelanggan ingin membuat sebarang tuntutan atas perkara yang tidak diingini sekiranya ia berlaku. Yang kelima adalah pelanggan boleh membuat self pick up atau terus walk-in di kedai ataupun di premis perniagaan kami. Yang keenam adalah kami akan merekod data pelanggan dan akan memberikan diskaun sekiranya pelanggan tersebut membuat tempahan ataupun membuat permintaan secara berulang kali ataupun berterusan. Okey, yang seterusnya adalah proses transformasi. Proses transformasi ini terbahagi kepada 2 faktor iaitu input tetap dan input berubah.
Input tetap ialah input yang tidak boleh berubah dari segi kuantiti ataupun saiz dalam jangka yang pendek. Contohnya, bagi perniagaan Delicious, contohnya adalah premis dan juga kenderaan. Kedua-dua ini adalah input tetap yang tidak dapat diubah dalam jangka masa yang pendek. Input berubah pula ialah input yang berubah dari segi kuantiti atau saiz mengikut tingkat keluaran. Contoh input berubah bagi perniagaan Delicious ialah buruh, laptop, bunga, peralatan dan bahan untuk membuat kejutan, wang dan juga gas helium. Kesemua input tetap dan input berubah ini akan mendorong kepada proses pengeluaran dan perkhidmatan yang akan dijalankan oleh perniagaan Delicious. Pelanggan, proses transformasi yang pertama, pelanggan akan mendapat maklumat tentang perniagaan Delicious daripada atas talian atau pelanggan boleh walk-in di kedai kami. Proses transformasi yang pertama adalah pelanggan akan mendapat maklumat daripada iklan di media sosial dan membuat tempahan melalui atas talian ataupun secara terus di premis kami. Bagi pelanggan di atas talian, mereka akan memilih tempahan berdasarkan desain yang telah dilampirkan pada iklan, manakala bagi pelanggan yang walk-in ataupun yang mengunjungi kedai kami, mereka akan membuat pilihan berdasarkan pameran yang ada. Namun, kedua-dua tempahan daripada melalui atas talian ataupun secara walk-in, mereka boleh membuat tempahan mengikut cita rasa ataupun kehendak pelanggan. Output yang akan didapati ataupun dinikmati oleh pelanggan adalah pelanggan dapat menikmati perkhidmatan yang diberikan oleh perniagaan Delicious. Okey, yang seterusnya adalah sumber organisasi dan analisis sumber. Yang pertama adalah van. Van yang kami akan beli adalah jenama China Era Style 2 panel van ataupun semi panel van. Van ini akan dibeli pada 1 Januari 2019 dan mempunyai susut nilai sebanyak 3% mengikut kaedah garis lurus. Kuantiti van yang akan kami beli adalah sebanyak 1 biji bagi penghantaran kejutan yang bernilai RM52,000. Yang kedua adalah laptop berjenama Acer di mana kami akan membeli pada 3 Januari 2019 yang mempunyai 2% susut nilai yang berdasarkan kaedah garis lurus. Setiap sebuah berjumlah RM200,000 yang menjadikan jumlah kesemua laptop adalah RM4,000. Yang ketiga adalah kerusi berjenama IKEA Renberget yang kami akan beli pada 3 Januari 2019 dan mempunyai 2% susun nilai mengikut kaedah garis lurus. Kerusi itu berjumlah RM180 sebuah yang menjadikannya sebanyak RM567 sebanyak 3 buah kerusi. Yang keempat adalah meja yang berjenama IKEA Lemon Adils. Meja tersebut kami akan beli pada 3 Januari 2019 dan mempunyai 2% susun nilai mengikut kaedah garis lurus. Kami akan membeli meja tersebut sebanyak 2 buah meja di mana setiap satu bernilai RM119 yang menjadikannya RM238 2 buah meja. Kesemua sumber organisasi dan analisis sumber yang kami akan dapati adalah sebanyak RM56,805 Malaysia. Seterusnya adalah overhead operasi ataupun cost utility operasi. Yang pertama adalah pembayaran telefon dan internet iaitu sebanyak RM100 setiap bulan.
dan juga kemudian elektrik yang bernilai RM200 setiap sebulan. Air juga, pembayaran air di syarikat Air Johor sebanyak RM150 setiap bulan, yang menjadikan jumlah kesemuanya adalah sebanyak RM450 Malaysia. Kemudian, bahan mentah yang diperlukan pula adalah yang pertama adalah petrol RON 95, di mana seliter adalah RM2.05 dan sehari kami menganggarkan jumlah minyak yang akan dituang sebanyak RM40, yang menjadikannya adalah RM1,040 sebulan. Tetapi, minyak petrol ini akan berubah-ubah mengikut destinasi penghantaran. Kemudian, kotak hadiah. Kotak hadiah yang akan kami beli pada mula adalah 300 buah, di mana setiap kotak bernilai RM3 bagi sebuah kotak, dan jumlah sebulannya adalah sebanyak RM900 Malaysia. Kemudian, kami juga akan membeli stiker printed di mana sebanyak 500 pieces dan bernilai, setiap satu bernilai 50 sen. Okey, setiap 50 sen pembelian, kami akan membeli jumlah sebulan adalah sebanyak RM250 sebulan. Lampu hiasan. Lampu hiasan pula kami akan membeli sebanyak 100 pieces, di mana setiap 1 meter bernilai RM5 Malaysia. Kami akan menganggarkan jumlah lampu hiasan yang akan dibeli dalam masa sebulan adalah sebanyak RM500 Malaysia. Yang keempat adalah belon. Belon kami akan membelinya dalam bernilai 200 pieces yang bernilai 60 sen setiap satu. Setiap satu tu jumlahnya dalam sebulan kami anggarkan adalah RM120 Malaysia. Kemudian bunga hiasan. Bunga hiasan yang kami anggarkan adalah sebanyak 100 batang. Dan 100 batang tu berjumlah RM4 sebatang, dan nilai sebulannya adalah RM400. Kemudian yang terakhir adalah coklat. Pelbagai jenis coklat kami akan membelinya mengikut permintaan daripada para pelanggan. Setiap jenis coklat kami akan membeli, anggaran kami akan membeli coklat 10 jenis coklat, di mana jumlah coklat tersebut akan dibeli adalah sebanyak RM200 sebulan. Jumlah keseluruhan bagi bahan mentah yang kami perlukan dalam sebulan bernilai RM2,370 Malaysia. Okey, seterusnya, bagi melicinkan perjalanan perniagaan Decolicious, kami telah membuat penentuan harga perkhidmatan, di mana kami menawarkan beberapa package dengan harga yang tertentu. Package yang pertama kami tawarkan adalah package birthday set. Birthday set tersebut bernilai sebanyak RM110 Malaysia. Kemudian yang kedua kami tawarkan adalah package party set. Party set tersebut bernilai RM200. Yang ketiga adalah package wedding set. Wedding set tersebut pula bernilai RM350. Kemudian yang terakhir kami tawarkan adalah package farewell set. Farewell set ni bernilai RM250. Para pelanggan boleh membuat permintaan ataupun boleh membuat gubahan mengikut cita rasa yang mereka kehendaki, di mana mereka hanya perlu berbincang dengan pekerja-pekerja kami untuk menggubah hadiah tersebut mengikut cita rasa dan kehendak mereka. Okey, seterusnya saya akan bentangkan ramalan jualan bagi perniagaan Decolicious sepanjang 1 tahun perniagaan.
Pada bulan Januari, dianggarkan jualan akan dijual sebanyak RM16,030 Malaysia. Manakala pada bulan Februari, jualan akan meningkat iaitu kepada RM20,250 jualan. Kemudian pada bulan Mac pula, kami akan menganggarkan sejumlah RM22,950 Malaysia. Okey, pada bulan April, kami menganggarkan jualan sebanyak RM20,340 Malaysia. Kemudian, jualan akan meningkat pada bulan Mei sebanyak RM27,760 Malaysia. Pada bulan Jun, jualan akan meningkat iaitu RM29,450 Malaysia. Pada bulan Julai, jualan akan meningkat sebanyak RM31,370 Malaysia. Pada bulan Ogos, jualan akan menurun iaitu RM30,900 Malaysia. Pada bulan September, jualan akan menurun kepada RM29,090 Malaysia. Manakala perniagaan meramalkan jualan akan meningkat semula pada bulan November dan Disember, iaitu pada bulan November kami menganggarkan jualan sebanyak RM33,450 Malaysia dan pada bulan Disember pula sebanyak RM38,400 Malaysia. Seterusnya, beralih ke rancangan kewangan. Bermula dengan kos memulakan perniagaan, iaitu belanja permulaan. Peralatan pejabat sebanyak RM2,308, Oret pentadbiran RM450, wan RM52,000, lain-lain perbelanjaan seperti petrol sebanyak RM1,040, bahan mentah sebanyak RM2,370 dan jumlah keseluruhannya RM55,798. Diikuti dengan sumber pembiayaan. Modal sendiri iaitu suntikan modal sebanyak RM200,000, pinjaman daripada bank RM100,000. Jumlah lain-lain tidak dan jumlah keseluruhannya RM300,000. Dan akhirnya kos bulanan. Kos kewangan bulanan bagi sewa bangunan sebanyak RM1,000, gaji pekerja RM9,944 dan bayaran bulanan pinjaman RM2,083.33. Jumlah keseluruhan RM13,027.33. Ini sahaja untuk analisis rancangan kewangan. Seterusnya disambungkan oleh Saudari Tasha. Okey, saya akan sambung seterusnya adalah faktor sokongan yang menyumbang kepada kejayaan perniagaan. Okey, yang pertama, surprise delivery ni telah menjadi trend semasa pada masa kini untuk menghadiahkan orang yang tersayang sebagai bukti tanda penghargaan. Okey, perniagaan kami juga menawarkan perkhidmatan penghantaran, iaitu dia akan memudahkan para pelanggan kami untuk memberi hadiah kepada orang yang mereka sayang. Okey, faktor sokongan yang kedua adalah pada musim-musim tertentu seperti musim perkahwinan, musim cuti sekolah dan juga hari Valentine Day. Pada musim-musim tersebut, jualan perniagaan kami akan meningkat. Kita terbukti apabila pada bulan Oktober sehingga Disember, jualan perniagaan kami meningkat daripada bulan yang sebelumnya. Okay. Kami juga akan membuat promosi lagi untuk menarik orang ramai untuk menempah dengan perniagaan kami. Okey, pelanggan juga akan membuat tempahan bagi membahagikan pasangan mereka. Dengan adanya sambutan seperti ini, secara automatik nilai jualan kami akan meningkat.
Okey, selain daripada itu, perniagaan kami juga akan menawarkan pakej yang pelbagai kepada para pelanggan. Okey, Decolicious menawarkan pakej yang mampu milik, iaitu mengikut kemampuan pelanggan melalui custom made. Okey, maksudnya pelanggan boleh memilih apa yang hendak diletakkan dalam box tersebut sebagai hadiah kepada orang yang mereka sayang. Okey, dengan itu masyarakat yang tidak berkemampuan juga mampu menempah dengan perniagaan kami, kerana harga yang ditawarkan adalah berpatutan dan mampu milik. Okey, seterusnya adalah faktor sokongan yang terakhir, iaitu pekerja yang bekerja dengan perniagaan kami adalah merupakan pekerja yang berpengalaman dan juga terlatih. Okey, dengan itu, pekerja yang berpengalaman dan terlatih ini akan bersedia setiap masa untuk menghadapi karenah dan kehendak para pelanggan kami. Okey, hal ini juga akan menyebabkan pelanggan itu berpuas hati ataupun disenangi kerana khidmat layanan yang diberikan kepada mereka. Dengan ini, ia akan meningkatkan nilai jualan kami kerana pelanggan akan repeat order dengan perniagaan kami kerana berpuas hati. Seterusnya adalah jadual pelaksanaan bagi projek perniagaan Decolicious. Pelaksanaan yang pertama ialah permohonan pembiayaan. Permohonan pembiayaan ini tarikh jangkaan bagi kami adalah pada 14 hari bulan 11 2018. Yang kedua, temuduga yang pertama iaitu pada 24 hari bulan 11 tahun 2018. Yang temuduga yang kali kedua adalah pada 5 hari bulan 12 2018 dan kami menjangkakan kelulusan permohonan tersebut pada 20 hari bulan 12 2018. Proses dokumentasi pula diadakan pada 23 hari bulan 12 2018 dan proses pengeluaran wang akan diadakan juga pada tarikh yang sama iaitu pada 23 hari bulan 12 2018. Urusan jual beli kenderaan bagi memudahkan penghantaran kejutan adalah pada 3 hari bulan 1 2019 dan perniagaan dijangkakan untuk beroperasi sepenuhnya pada 1 hari bulan 1 2019. Okey, rumusan. Rumusan yang dapat dibuat berdasarkan perniagaan Decolicious adalah rancangan perniagaan ini merupakan sesuatu yang penting bagi sesebuah perniagaan dan merupakan rancangan induk kepada perniagaan Decolicious. Ia juga merupakan prosedur yang menjadi penanda aras bagi mengurus perniagaan kami supaya mampu mencapai objektif yang ditetapkan dalam masa yang singkat. Kemudian, rancangan perniagaan ini adalah sebagai rujukan dan penanda aras demi mendapatkan keuntungan melalui ramalan-ramalan jualan yang telah dilakukan di dalam rancangan perniagaan bagi perniagaan Decolicious. Ia juga, rumusan yang dapat dibuat juga, pengurusan kewangan merupakan aspek yang amat penting untuk memastikan sesebuah perniagaan itu berjalan ataupun beroperasi secara berterusan. Rumusan seterusnya yang dapat saya lakukan adalah perniagaan haruslah mampu memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Dan seterusnya menyasarkan peringkat global di mana kita sebagai sesebuah perniagaan perlu meningkatkan mutu ataupun taraf perniagaan kita daripada sekecil-kecil perniagaan kepada sebesar-besar perniagaan. Kemudian, laporan kewangan yang positif menunjukkan sesebuah perniagaan tersebut mampu membayar balik pinjaman serta hutang yang telah dibuat bagi memulakan perniagaan. Oleh itu, untuk mendapatkan pelaburan, rancangan perniagaan ini dikatakan amat penting bagi menerangkan laporan kewangan dengan lebih lanjut kepada para pelabur
bagi menarik minat mereka untuk melabur kepada perniagaan kami. Okey, berikut merupakan lampiran perniagaan bagi susun atur pejabat kami. Kemudian, lampiran yang kami berikan adalah lokasi perniagaan di Colisius, di mana ia berdekatan dengan pesaing perniagaan iaitu wah, kek dan bakery. Ia juga berdekatan dengan kedai makan di mana memudahkan bagi pelanggan untuk menjamu selera sekiranya penat ataupun berasa lapar setelah membuat tempahan di kedai kami. Kemudian kita juga berdekatan dengan mesin ATM di mana kita para pelanggan tidak perlu risau untuk mengeluarkan duit ataupun sekiranya tidak mencukupi wang tunai yang berada di tangan mereka kerana mesin ATM berada berdekatan dengan lokasi perniagaan. Ia juga terletak bersebelahan dengan jalan utama di mana memudahkan pelanggan untuk mengunjungi kedai kami untuk membuat tempahan dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada kami menerusi rancangan perniagaan di Colisius. Diharapkan tuan-puan berminat dengan perniagaan yang kami rancangkan dan akan memberi pelaburan secukupnya. Sekian, terima kasih.